Assalamualaikum semua, apa khabar? Sebuah lagi hari yang indah di Circle Cafe X-Park Sarway Serin. Tapi Circle Cafe kami hari ini ada tetamu istimewa. Ya, Isuzu D-Max serba baru dan juga para media yang hadir untuk sesi pemanduan pandu uji media. Pra pandu uji, dapat pandu uji satu hari. Jadi buat pertama kalinya kami menjadi tuan rumah. Premis kami lah menjadi tuan rumah untuk sesi pemanduan media. Jadi kita akan ke Melaka untuk kelompok kami lah, iaitu 3 biji kenderaan. Sebabkan penjarakan fizikal yang diperlukan, kita dia bahagi-bahagikan. Ada kelompok yang pergi ke Negeri Sembilan, yang pergi ke Sekincang. Kami ke Melaka dapat permohonan lepas lah untuk merentas negeri khusus untuk kerja. Dan sebelum itu, mari kita lihat sedikit sebanyak tentang kereta serba baru daripada Isuzu ini selepas 8 tahun je, generasi kedua. Gaya penampilan tu paling ketara berbeza lah. Kalau tak gunalah namakan kereta serba baru je tak. Kalau boleh nampak, dia dah lebih penggayaan kepada lifestyle ya. Gaya hidup. Dari depan ni kita boleh nampak segala-galanya dah berubah lah. Bonet, bumper, grill, dan bukan setakat estetika tapi aerodinamik pun memainkan peranan. Jadi walaupun kereta ini lebih besar keseluruhannya dengan kerangka atau chassis yang paling besar dikatakan dalam segmen, yang kerangka tu siap ada sambungan silang ya, ataupun cross member sampai 8 biji. Tetapi bumbungnya direndahkan walaupun dosil ataupun tapak pintu tu bahagian bawah pintu tu sebenarnya ditinggikan. Jadi keseluruhan kereta ini lebih aerodinamik selain daripada nampak lebih ranggi. Kita tengok belakang sikit. So di depan tu dah ada lampu dui LED untuk semua varian. Dan kita cerita sikit pasal varian. Sekarang dah ada enjin baru. Kalau sebelum ni diperkenalkan enjin 1.9 liter, tetapi dengan model yang generasi kedua itulah, yang lama tu, enjin 1.9 liter tu dikekalkan, cuma diperbaharui lagi, menawarkan 150 kuasa kuda dan 350 Nm torque. Tetapi atas pada tu ada enjin serba baru 3 liter yang tu menghasilkan 190 kuasa kuda dan 450 Nm torque. Jadi tetap ada single cab yang untuk buat kerja kebun tu, kerja kontrak. Yang double cab ni, yang 4 pintu ni, ada varian standard, premium dan ini flagship. Flagship ni dia panggil apa panggil flagship ni? X-Terrain. Besar-besar tulis kat situ. X-Terrain. Jadi X-Terrain ni dah mahal ya. Boleh lihat butiran di ruang bawah untuk segala senarai harga, tapi yang ni sekitar RM140,000. Jadi dah makin besar, dah makin segak dengan enjin yang baru. Tengok rim tu. Tengok rim pun dah tahu ini bukan pickup truck biasa. Pickup truck biasa lah, cuma dia dah berusaha banyak lah untuk memperbaharuinya dan memberikan nafas baru. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita. Automatic cruise control dia agak cerdik. Jadi kalau kita jalan laju, depan tu ada kenderaan yang perlahan, dia dari jauh lagi dia dah mula perlahankan kereta tu, tapi tak dengan begitu mendadak. Dia perlahankan sikit sampai kita betul-betul belakang. Jadi memanglah kita boleh laraskan daripada sini kan, jarak kita nak dengan kereta hadapan. Tapi kalau jarak macam mana pun kita pilih, dia dari jauh dia dah mula perlahankan kenderaan. Lepas tu bila kita nak keluar, kita signal saja, dia cerdik. Kita signal saja dan belok steering sikit saja, dia dah mula memencet semula. Saya dah cuba, kalau kita tak tekan signal, kita cuma belok steering sikit, dia masih tak rasa atau tak anggap yang kita nak tukar lorong dan memotong. Pintar. Dari segi pemanduan dia, kalau di bandaraya,
ataupun di kawasan jalan sebegini yang beralun-alun dan ada lubang-lubang, jalan kasar, dia sebenarnya banyak peningkatan lah berbanding dengan model yang dahulu. Akan tetapi di lebuh raya seperti sebentar tadi, dia taklah habis selesa. Pada kelajuan bawah 80 ni, dia apa jenis permukaan pun dia macam agak empuk. Tapi bila dah atas pada 110 km sejam, kelajuan lebuh raya, tak berapa nyaman lah. Steering ni pun masih steering hidrolik, akan tetapi rasanya pada kelajuan rendah seakan steering berkuasa elektrik. Dia agak ringan, agak lancar dan mudah dikemudi. Dan dalam masa sama, sebab dia steering hidrolik, ya, tetap hidrolik, jadi maklum balas yang kita dapat daripada gelung steering itu yang memberitahukan kita tentang keadaan permukaan jalan, terutamanya saya boleh bayangkan kalau merentas desa, agak baik. Jadi gandingan tu bagus, ya. Mudah dikemudi, ringan, lembut pergerakannya, akan tetapi tetap memberikan maklum balas yang diperlukan. Dari segi pengendalian, ya, memang banyaklah peningkatan. Macam contoh seleko-seleko sebegini, memang tak ada masalah. Kita boleh rasa titik keseimbangan berat dalam kereta ini atau pada kereta dan kerangka ini telah di tingkat taraf dan dialihkan atau agihkan dengan baik. Ya, kedudukan enjin, wheelbase ataupun jarak antara roda semua pun dah berubah. Depan ni City baru. Siapa dah cuba City baru ni? Okey tak? Saya sendiri belum cuba City baru. Honda tak mau bagi kereta. Dan okeylah, kita lihat pula selepas ini. Masa kita berhenti makan tengah hari, kita akan telitikan sikit sebanyak bahagian dalaman, dalaman kabin ni yang memang jauh lah lebih baik. Itu ADAS. Sistem keselamatan canggih yang memberitahu kita dah langgar garisan putih tanpa signal ataupun tanpa memberikan lampu isyarat. Sampai sudah kita di Pengkalan Balak, Melaka, dan ada sebuah resort kecil yang agak unik dan menarik. Nampak tu, reka bina ala-ala Mediterranean. Seperti yang kita nampak di Yunani ataupun Greece dan Cyprus dan selatan Sepanyol. Itu dia kawan-kawan daripada media lain. Kereta kita kat sana, dan kita akan ada sesi makan-makan lah sebelum kita pulang ke Circle Cafe. Jadi dalam perjalanan ke sini, sambil berjalan ni kita cerita sikit. Saya dah ceritakan tentang pengendalian dia dan gaya pemanduannya. Tetapi enjin tu, enjin 3 liter yang serba baru ni, dia, kita rasa dia memang bermaya. Kuasa 190 tu dan 450 Nm torque tu memang ada lah. Akan tetapi dia tetap rasa macam gaya Isuzu. Dia macam malas. Maknanya dia bukanlah sebuah kenderaan yang sangat rancak dan giat tak sabar nak bergerak. Dia relax sikit, bersahaja. Dan itu juga membawa kita kepada perasaan yang ia masih sebuah lori pickup, tak ditala seperti SUV ataupun kereta utility sukan. Itu juga memberi kita macam keyakinan lah ataupun tanggapan bahawa ia akan tahan lama lah, sebab cara talaan tu, enjin, transmisi, pedal minyak, semua dia tak rasa macam beria sangat, tegang, tension atau stres. Dia rasa sangat tenang dan ditala ataupun direka untuk tahan lama. Dari segi penghalusan pula, nanti kita tengok bahagian dalam. Penghalusan keseluruhan tu dah memang lebih nyaman. Tapi lagi sekali, dari transmisi, enjin, dia penghalusan tu taklah boleh saing lori-lori pickup yang lebih khusus untuk pemanduan di jalan raya. Yang ini tetap dia rasa macam ialah lori pickup untuk kegunaan komersial ataupun lasak. Kita
Kita masuk kabin dan suasana yang agak menyegarkan. Tengok tu, reka bentuk tu dah memang terkini. Dan ni kedudukan pemandu semua pun dah diubah. Kerusi ini memang sangat-sangat selesa lah. Dan seperti yang saya sebut, steering pun sangat mudah untuk dikemudi. Dia lebih kecil. Tapi lanjutan kepada pengendalian tadi, ia bukanlah rasa macam sebuah lori pickup sukan yang rancak nak pergi. Ketepatan steering ataupun pengemudi pada hal laju sedang-sedang tinggi di jalan-jalan liku pun bukanlah yang habis baik. Ia tetap memberikan keyakinan yang okey, yang boleh diterima. Oh, apa ni? Access remote. Oh, kita mula lagi. Ui, banyaknya lampu. Ui. Dah ada skrin paparan di tengah tu 4.2 inci. Hanya single cap saja tak dapat yang skrin tengah tu. Dan di tengah sini pula dah ada skrin 7 inci, tapi untuk yang flagship ni, yang paling tinggi ni dapat skrin 9 inci. Dan tadi kami dah cuba dengan Android Auto, memang berfungsi dengan sangat baik. Tak ada masalah, cucuk saja Android Auto dan ia berfungsi dengan serta-merta. Maaf ya, serabut sikit sebab ialah ini semua teman-teman perjalanan transmisi. Tombol tu dah cantik, nampak tu. Wah. Tapi dia punya pertukaran gear tu adalah dia masih rasa macam bersahaja bersahaja. Dia taklah habis sukan walaupun boleh masuk mode manual. Mode manual tu berfungsi dengan baik, tapi dia taklah begitu tangkas. Dan tiada butang sport. Yang ada butang untuk kunci pembeda belakang dan juga turun bukit hill descent control, kawalan turun bukit. Yang ni untuk sensor memarkir. Kamera undur dan sensor memarkir keliling semua memang bagus. Penglihatan keluar pun sangat baik. Boleh nampak papan pemuka ni yang semua dah sentuhan lembut dengan jahitan-jahitan tulen. Ini ada buka atas, buka bawah. Buka bawah. Dan atas ni pun tetap di max lah kan. Dia tetap boleh buka kat situ. Tapi port USB satu saja, port 12 volt satu. Dalam sini kecil saja dan tak ada sebarang port. Apa lagi yang ada? Tombol ni dah dialihkan ke depan. Sebelum ni ada dekat sini, tak silap. Sekarang dialihkan ke depan, lagi mudah untuk memandu. Dan kata orang Isuzu, ramai yang merungut anak-anak main dengan tombol ni kan. Pedal sebenarnya sama macam steering, agak lembut. Jadi sekali lagi keyakinan bersukan tu kurang lah. Tapi dia memudahkan pengendalian dan penggunaan dengan lembut dan ringan lah kan. Kita tengok belakang pula. Jadi D-Max terkini ini memang lebih lebar. Jadi jelas nampak kalau 3 orang duduk pun taklah belaga bahu sangat. Dan sudut kerusi itu semua pun dah diubah, memberikan lebih keselesaan. Dan walaupun bahagian sini, bahagian bawah nak masuk pintu ni dah ditinggikan, akan tetapi nampak tak ada bibir langsung. Dia sangat-sangat rata. Jadi kita boleh pijak dia step ni. Dan bila kita masuk tu memang mudah lah. Ni nampak tempat nak masuk kaki ni punyalah besar. Nampak tu. Tak payah bengkok-bengkok kaki pun. Dan boleh masuk kaki kat bawah. Kat sini ada pengecas USB satu, corong pendingin hawa. Dan di depan tu boleh nampak ding-ding. Itu kawalan iklim automatik . Ini tadi kami dah cuba, memang berfungsi, berkesan, sangat-sangat baik. Kabur pula. Sangat-sangat baik. Dan tak payah laju-laju pun. Dia dah cukup sejuk. Ada ini sebenarnya tak banyak kereta bukan nasional yang ada . Menarik.
Dan ada pemegang besar ni untuk bantu kita masuk. Apa lagi ada? Ada poket sini. Dan ada juga, oh ni. Ini pengurus acara Isuzu ni agak baik dia punya persiapan dia. Ini ada beg sejuk untuk memastikan kami sentiasa ada bekalan air sejuk. Dan juga ni mesti ada lah ni piawai. Kita turunkan ni. Apa ada? Oh. Tempat letak cawan. Tapi tempat letak cawan ni rata-rata kereta pun bukan model ni saja. Saya pun heran kenapa dia tak ada penutup. Sebab bila kita letak tangan kat sini, yalah okey lah, siku masih lembut kan. Ini masih lembut. Tapi nak letak tangan dekat atas kawasan ni macam kurang enak lah. Bahagian duduk kerusi ni boleh dinaikkan dan ditambat pada penyandang kepala. Akan tetapi bawah ni ada apa ya? Biasalah. Ada orang simpan barang. Dekat sana pun boleh buka juga. Dan kalau kita bawa turun ini pula, ada apa di belakang? Adalah ruang sikit. Itu ada peti kecemasan. Dan ada tak penambat untuk ni apa ni? Penambat untuk apa ni? Saya pun tak pasti. Tapi chassis ada juga. Chassis ada Isofix di sini. Yang tadi tu mungkin penambat atas, tak pasti. Ada, okey, cangkuk. Bagus chassis jenis macam ni. Walaupun susah sikit nak masuk dan rosak sikit kerusi, tapi sekurang-kurangnya tak ada penutup yang senang nak hilang lah. Walaupun banyak paparan di sini, tapi nak kendalikan dan masuk dalam ruang tetapan, saya agak keliru. Mungkin ada caranya, saya yakin ada caranya, kawal dengan butang-butang ini. Tapi dia taklah rasa dengan semula jadi kita tahu sendirilah. Dia macam saya pun terpinga-pinga macam mana nak guna. Selingan ada ini auto dim. Dia malap sendiri. Fungsi-fungsi automatik lain termasuk ini lampu tinggi automatik. Dan kita keluar sekejap, yang ni. Yang ni sebabkan faktor aerodinamik yang disebutkan tadi awal tadi pasal reka bina kereta ini. Ini pun dah aerodinamik, tambah lagi washer. Ini pemancut air tu dalam sini. Sebab tu dekat depan ni semua, sini tak ada nampak apa-apa kepala penyembuh air tu lah. Dia penyembuh air tu dalam wiper tu sendiri. Jadi dia nampak ada hose. Menarik tu. Dan skrin depan ni juga ada dikatakan penebat khas untuk mengelakkan daripada inframerah dan ultra ungu serap masuk ke dalam. Jadi dia memelihara sikit ruang dalaman ni dan perkakasan perabot dalam ni. Balik kepada pemanduan berkendiri ataupun sistem keselamatan canggih. Dia sekarang ada autonomous cruise control yang kita tunjuk tadi. Tapi walaupun dia boleh mengesan kereta di hadapan dan mengawal kelajuan kereta sehingga terhenti, dia tak ada steering sendiri. Jadi amaran aja, amaran yang kita nak tersasar lorong. Dan di situ juga ada satu tanda isyarat ataupun lampu isyarat yang menunjukkan ada kereta di sebelah. Tapi dia tak boleh nak kawal steering sendiri. Jadi tak bolehlah main lepas steering sendiri dan harap dia ikut laluan di lebuh raya. Steering tetap kena buat sendiri. Lain pada tu dia ada ialah dengan sistem kamera dia lah. Dia ada brake berkendiri jika keselamatan. Dan kalau nampak dekat sini, saya tak tahu nampak ke tak, sini ada satu barisan lampu LED yang memancar ke arah cermin. Macam head up display lah. Jadi dekat cermin tu akan nampak LED merah yang menyala terang kalau kita merapat dengan terlalu laju ke kereta hadapan. Ataupun kereta hadapan tu ialah membrake dengan mendadak. Jadi kita tengok kemasan sekeliling semua memang okey lah D-Max ni. Dari segi kekuatan dia yang asalnya, reputasinya sebagai kereta lasak tu masih ada. Dan penjimatan bahan api saya pun tak berapa faham. Sebab datang ke sini, mana saya tak boleh nak tukar tetapan lah.
Tak boleh nak tukar tetapan. Tapi bahan api tadi saya nampak 12 km per liter. Saya tak memecut, bawa biasa saja daripada kawasan bandar di Petaling Jaya, masuk Lebuh Raya, masuk Jalan Kampung sampai ke sini 12 km per liter. Taklah luar biasa. Jadi daripada dulu saya pun tak berapa faham bila orang cakap Isuzu D-Max ni sangat-sangat menjimatkan minyak. Tapi ramai cakap macam tu. Mungkin dia ada setengah-setengah pemanduan ataupun keadaan pemanduan jenis jalan yang khusus memberikan lebih penyematan bahan api. Macam contoh jalan-jalan kampung yang datang ke sini tu, kita nampak memang penyematan tu makin naik lah. Jadi mungkin kalau bawah 90 km sejam tapi tak sampai sesak-sesak bandaraya, yang itu mungkin kereta ini agak cemerlang lah. Lagipun dia ada macam melahu sambil bergerak. Maknanya nampak tu, bawah 1000 RPM kan. Kalau kita jalan 60-70 pun, kalau kita lepas minyak lama, dia akan macam melungsur. Seakan kotak gear atau transmisi akan bebaskan daripada pacuan, dan dia akan kembali melahu seumpama kita masuk gear neutral. Perkara-perkara macam tu lah mungkin bantu dia menjimatkan minyak. Oh, saya yang kurang cerdik. Rupanya tetapan ni hanya bila masuk P. Duduk dia masuk P, baru boleh masuk tetapan ni. Select, confirm, and okay. Tu settingnya. Bolehlah pilih macam-macam jenis tetapan. Driving support setting. Tak apa, nanti kita dapat kereta ni dengan lebih lama, kita telitikan semua perkara-perkara sebegini.